Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Today, our group will present about the velocity rotating shaft. Okay, in our report, we will discuss about the tachometer, which is a device that measure rotation mechanism like the engine shaft in the car. In this report, we will discuss about three types of tachometer, which is contactless tachometer, mechanical tachometer, electrical tachometer, and each type of the tachometer will give the different type of transducer. Okay, first, next slide. Okay, contactless tachometer will be presented by the Fazlina. Okay, I will present about firstly I will present about photoelectric tachometer. Okay, how this tachometer work? As we know, photoelectric tachometer is the work with the help of light. Macam mana dia bekerja? Okay, dalam tachometer ni ada menggunakan photoelectric sensor. Photoelectric sensor ni dia terdiri daripada dua elemen penting, iaitu emitter yang bekerja sebagai light source dengan receiver yang digunakan daripada light sensor. Okay, dalam tachometer ni dia dibantu oleh satu disk, opaque disk yang ada lubang sekeliling dia. Apabila light ni melalui bahagian yang berlubang daripada disk tu, dia akan terus deflect dekat light sensor tu. Tapi bila dia melalui light tu melalui disk yang tak ada lubang, so dia akan terhalang daripada pergi ke sensor tu. Perbezaan daripada penerimaan cahaya daripada receiver ni menghasilkan electrical output. So that's how dia mengukur kelajuan daripada shaft tu. Sebab opaque disk tu dia akan attach dengan the rotating shaft. So pembajaan tu pula, reading yang kita dapat tu kita akan dividekan dengan number of holes from the disk, and then kita dapatlah bacaan angular velocity tu, shaft. Okay. Next, I will talk about inductive pickup tachometer. Okay, macam kita belajar sebelum ni, macam mana inductive transducer tu bekerja. Okay, dia inductive transducer kan dia dengan bantuan daripada magnetic fields daripada conductor tu, apabila ada satu material dengan motion bergerak mendekati magnetic fields tu, dia akan induce voltage. So dalam inductive pickup tachometer ni dia guna inductive transducer yang mana bila ada kita letak crankshaft, kan crankshaft ada gigi-gigi kan, then we fixkan tachometer tu kat satu tempat. Bila bahagian bergigi tu dekat dengan tachometer tu, dia akan menghasilkan air gap, mengurangkan air gap between the tachometer dengan crankshaft. Tapi bila bahagian yang tak bergigi tu berada di hadapan tachometer tu, air gap dia akan increase. So bila air gap dia decrease, induced voltage dia akan increase. So the difference between the induced voltage tu, increase, decrease, will be detected. Then it will convert into a signal. Daripada situlah kita dapat bacaan speed of the crankshaft. Nanti bila bacaan tu dah dapat, kita dividekan by the number of chips, and macam tu kita dapatkan bit tu. Sudah. Okay. Next, I will convert to Akmal. Okay, untuk yang tachometer yang ketiga iaitu strobe tachometer. Okay, strobe tachometer ni asal dia gabungan antara stroboskop dengan tachometer.
Okey, apa yang kita faham dengan stroboskop ni biasa dia untuk detect kelajuan menggunakan cahaya. Okey, lepas tu bila kita gabungkan dengan dengan tachometer ni, dia untuk kita kira kelajuan. Okey, contoh kat sini kalau yang dalam kehidupan kita yang ada ni macam speed trap. Speed trap kan kita boleh tembak kan, lepas tu kita nak tengok kelajuan sebuah kereta. Okey, dia menggunakan konsep yang sama untuk strobe tachometer ni. Okay, kalau ikut dalam penerangan ni, the strobe tachometer ni is ideal to measure the angular speed of gear, motor, fan and engine. Okay, dia benda yang sama jugalah macam kalau kereta tu kan bergerak kan, benda yang bergerak. Itu dia punya function dia. Okay. Actually benda ni kita boleh gunakan untuk kita boleh gunakan kaedah mechanical tachometer yang mana yang akan diterangkan kemudian. Tapi kalau gunakan kaedah tu dia macam tak berapa tepat lah sebab dia tak boleh kira dengan yang spesifik lagi. Tapi kalau dengan pakai strobe tachometer ni kita boleh kira dengan lebih tepat. Okay. Okay, next. Okay, seterusnya ialah mechanical tachometer. Okay, mechanical tachometer ni consider the principle that the speed of rotating affect the centrifugal force on a rotating mass which that can be used to expand or compress in a mechanical spring. Okay, apa yang saya faham di sini, mechanical tachometer ni dia lebih kepada sesuatu benda kat dalam macam engine lah. Dia boleh dikira speed engine macam tu. Dibandingkan dengan yang contactless tadi, dia macam benda yang berjarak lah, memerlukan jarak untuk dikira. Okay, example yang pertama iaitu tachoscope. Okay, tachoscope is the improvement device of the revolution counter and timer which record the number of revolution made by the shaft using the counter and timer by measuring its rotational speeds. Okay, it can measure the speed of engine in the range of 5000 RPM. Okay, tachoscope ni basically kalau dalam kehidupan kita ni kita macam RPM kita dekat kereta tu. Okay, RPM kita kan, kita boleh kira dia punya RPM dia berapa based on tachometer ni lah, tachoscope ni lah sebenarnya. Sebenarnya kat kereta kita pakai tu tachoscope. Okay, kita panggil dia RPM. Okay. Dia ada limit dia sendiri macam RPM ni, tachoscope ni limit dia sampai 5000 RPM saja. Kalau untuk 10000 RPM tu kita guna benda lain. Okay, dia kata benda ni untuk this device made up of 3 major component, contact shaft, counter and timer that built in one instrument. The two components functionally integrated and start working at the same time. That when the contact shaft is pressed again, the rotation shaft. Maksud dia apabila shaft berpusing, apabila shaft berpusing, tachoscope ni dia akan kira kelajuan shaft tu. Sebab tu kalau kita press enjin kereta, RPM ni akan naik sebab dia kira kelajuan shaft tu berpusing. Okay, itulah function tachoscope ni lah. Okay, seterusnya bagi dekat Amrina. Okay, hari ni saya akan menerangkan pasal vibration rate tachometer. Vibration rate tachometer ni kita pasang dia direct dekat atas enjin kereta kita. Jadi apabila enjin kereta kita dihidupkan, enjin kereta kita akan bergegar kan. Jadi getaran tu akan menyebabkan salah satu tune rate iaitu besi yang disusun rapat-rapat dalam 50 sekali dia susun dalam tachometer tu. So apabila frekuensi enjin tu sama dengan salah satu tune rate tu, jadi salah satu tune rate tu akan bergetar dan tune rate tu pula dia synchronize dengan scale. Jadi dia akan terus menunjukkan berapa scale tu. Scale kita untuk dalam tachometer ni adalah dalam hertz. Tapi dia akan kita ratiokan dengan RPM. Contohnya 100 hertz adalah 5000 RPM. So daripada frekuensi engine tu kita boleh tahu terus dia punya speed of engine. Okay, seterusnya adalah centrifugal force tachometer. Centrifugal force tachometer ni kita sambungkan dengan shaft engine. Tadi kita yang vibration tu kita letak atas kan, yang ni kita sambung dengan dia punya shaft. So shaft engine kita ni akan berbusing kan, jadi putaran tu akan menyebabkan flyball yang tergantung dekat dalam tachometer ni, dia akan terjadinya centrifugal force dekat kedua-dua flyball tu.
centrifugal force tu dia akan menarik flyball tu ke kanan dan ke kiri. So dia akan centrifugal force, dia punya flyball tu pula bersambung dengan sleeve. So sleeve tu akan bergerak ke atas dan dekat depan kita punya sleeve tu ada spring. So spring tu akan compress. Lepas tu kita punya sleeve tu pula bersambung dengan sektor dan pinion. Jadi dia akan menolak juga sektor tu ke atas. Dan sektor tu akan menggerakkan pinion tu. Pinion kita akan berpusing. Dekat dalam pinion kita tu pula dia bersambung dengan pointer. So pointer kita akan menunjukkan berapa RPM engine tu. Okay. Seterusnya saya akan pass kepada Amira. Okay, untuk electrical tachometer ni, dia converts angular velocity into an electrical voltage. Electrical tachometers ni dia lagi advance sikit daripada mechanical tachometer. Lepas tu, dia selalu digunakan bila kita nak measure rotational speed of shaft. Sebab tachometer ni memang tujuan dia untuk measure rotational speed kan. Dia juga guna dekat aero engines dengan vehicle. Lepas tu, prinsipal dia relate dengan motion between magnetic field dan speed tu. Means dia berkaitan dengan magnetic field. So, electrical tachometers ni ada 3 yang akan dibentangkan, iaitu direct current tachometer, AC tachogenerator dengan DC tachogenerator. Next. Okay, untuk direct current tachometer, dia juga dikenali sebagai eddy current tachometer sebab dia punya working principle, dia akan produce eddy current. Yang dekat gambar raja bawah ni, dia ada rotating shaft yang connect dengan magnet. Lepas tu aluminium cup tu dia not in contact with magnet tu. Then dia connect dengan spring. Okay. Untuk working principle dia, rotating shaft ni dia akan rotate magnet tu. So daripada situ dia akan produce magnetic field yang aluminium cup. Lepas tu aluminium cup ni dia akan transfer, then dia akan measure the speed daripada pointer tu dan gauge dia. Next. Okay, untuk DC tachogenerator pula, output voltage dia akan jadi zero bila tak ada motion yang berlaku antara magnetic field dengan armature winding. Lepas tu, magnitude of output voltage ni dia proportional dengan speed of armature. Bila magnitude output voltage increase, so speed of armature tu pun increase. Lepas tu, output voltage ni dia induce in armature winding. Lepas tu dia output voltage ni dia kan ada attach voltmeter kat situ. So output voltage ni dia measure dengan bantuan moving coil voltmeter yang di-calibrate in term of speed. Okay, next saya pass kat Alawiyah. Okay, untuk yang ni, untuk AC tachogenerator, dia mempunyai 4 elemen iaitu permanent magnet, coil, rectifier bridge and moving coil voltmeter. Beza dengan DC tachogenerator di mana dia punya permanent magnet dia adalah rotating and the coil is dia stationary. Okay. Tachogenerator is a small brushless alternative with rotating multi-pole permanent magnet. Dia multi-pole sahaja. Untuk dia punya output voltage, dia akan convert from the speed to the AC voltage daripada voltmeter. Okay. The working principle dia adalah apabila speed ini speed daripada shaft tu, apabila shaft tu rotate and produce the speed, and the speed will converted, the AC generator will convert the speed into the AC voltage. Lepas tu the rectifier bridge ni dia akan rectify the bidirectional voltage into unidirectional voltage, and lepas tu the voltage tu akan kan bila si capacitor ni dia akan ground the
directional voltage tu apabila dia nampak macam kalau ada high frequency dia akan ground the high frequency, bukan, the smooth circuits tu dia akan pass the DC voltage sahaja untuk dia akan keluarkan calibrate the output voltage. Tu je lah untuk ni. So in taco generator ni dia adalah salah satu analog transducer di mana dia menggunakan needle untuk dia akan calibrate needle untuk produce the output voltage. Okay. That's all I think. Okay, tak ada apa dah kot kan. Okay. Okay, that's all from us. Thank you. So, Thank you.